Disebabkan terilham dengan movie Scream, dua remaja ni jadi taksub untuk bunuh seseorang yang merupakan classmate diorang sendiri. Diorang telah serang classmate diorang ni pada tahun 2006 hingga menyebabkan dia mati. Bila disiasat, rupa-rupanya motif kenapa diorang serang kawan diorang ni sebabnya diorang ni nak tiru aksi dalam filem Scream. Yang paling gila tu kan, diorang ni ada rakam tau perbincangan diorang berdua, dan diorang juga telah merakam mangsa tadi ni beberapa jam sebelum diorang serang dia. Dengan rakaman inilah yang telah menjadi bukti kukuh dan diorang pun telah didakwa dan dijatuhkan hukuman. Suspek dalam kes ni adalah Brian Draper dan juga Torey Adam Che. Manakala mangsa dalam kes ni pula adalah Casey Joe dan diorang bertiga ni berusia 16 tahun. Brian dengan Torey ni mula berjumpa dan berkawan semasa diorang ni di high school. Diorang mula jadi kawan baik sebab diorang ni ada minat yang sama. Masing-masing suka tengok filem tau. Diorang selalu tengok filem seram sama-sama dan favourite filem diorang ni adalah filem Scream. Jadi bila diorang dah mula taksub dengan filem Scream ni kan, so diorang ni macam terinspirasi tau untuk buat filem diorang sendiri sama macam Scream. Jadi diorang pun mula berbincang macam mana nak bunuh dan siapa yang akan jadi mangsa diorang. So diorang pun listkan lah nama-nama classmate diorang ni dan akhirnya diorang telah pilih Casey untuk jadi mangsa diorang. So semasa diorang berbincang ni, diorang ada record video tau. Jadi dalam video tu diorang kata yang diorang ni telah jumpa mangsa diorang. Casey ni memang kawan kita orang, walaupun kita orang sedih tapi dia perlu dikorbankan. Jadi segala perbincangan diorang tadi ni memang diorang rakam sebab diorang ni nak buat filem kan. Sampailah pada malam Jumaat 22 September 2006, Casey ni tidur dekat rumah mak saudara dia. Jadi rumah mak saudara dia ni memang besar dan agak terpencil pula lokasi dia dan terletak di Idaho. Pada malam tu, Casey pun jemputlah boyfriend dia bernama Matt Beckham dan juga dua kawan dia tadi ni yang bernama Brian dan Torey untuk datang ke rumah mak saudara dia untuk tengok movie sama-sama. Even movie yang diorang tengok pada malam tu, movie yang horror, iaitu Kill Bill. Brian dengan Torey ni pula memang tahu yang Casey memang selalu tidur dekat rumah mak saudara dia. Sebab itulah diorang plan nak bunuh Casey dekat rumah mak saudara dia dan lepas tu diorang akan bunuh ataupun hunting pula classmate diorang yang lain. Jadi selepas diorang dah lepak sama-sama tengok movie ni, Brian dengan Torey pun beritahu dekat Casey dan juga Beckham yang diorang ni nak pergi ke panggung wayang dekat bandar nak tengok filem lain pula. Jadi diorang berdua pun gerak dan tinggallah Casey dengan boyfriend dia dekat rumah makcik dia. Tak lama lepas tu tiba-tiba rumah tu blackout. Jadi boyfriend dia dan Casey ni pun macam cuak lah, kenapa tiba-tiba blackout ni kan. And then tak lama lepas blackout tu, Mak Beckham ni datang ke rumah makcik si Casey ni untuk jemput anak dia balik. Sebelum nak balik tu, Mak Beckham ni ada offer lah dekat Casey ni untuk tidur dekat rumah dia. Yalah, rumah tu kan gelap kan, jadi nanti tinggal Casey ni sorang-sorang takut jadi apa-apa. So dia kata nak tak tidur dekat rumah makcik. Tapi Casey ni kata tak apa makcik, saya duduk kat sini je, saya jaga rumah makcik dengan pakcik saya. Nanti diorang terasa hati pula kalau saya tinggalkan rumah diorang. Kejap lagi adalah tu elektrik balik. So Mak Beckham ni pun macam okey, tak apalah kalau macam tu makcik balik dulu, so take care. Lepas Mak Beckham gerak je dari situ, tinggallah Casey sorang-sorang dalam kegelapan. 2 hari kemudian, iaitu pada hari Ahad 24 September, makcik dengan pakcik Casey ni pun balik ke rumah. Tapi diorang terkejut gila bila diorang nampak Casey ni dah tak bernyawa dan keadaan dia tu ngeri gila. Dia ditikam lebih daripada 30 kali dan keliling dia tu penuh dengan darah. Kiranya dia tu macam dah baring atas darah dia. Jadi makcik dia pun cepat-cepatlah call 911 dan beritahu yang anak saudara dia ni dah mati, darah banyak sangat, dan diberitahu juga yang jari anak saudara dia hilang tau. So polis ni pun tak ambil masa yang lama untuk sampai dekat tempat kejadian ni dan diorang pun mula cari bukti. Daripada apa yang polis nampak, Casey ni memang mencuba mempertahankan diri dia. Dia melawan sepenuh hati dan berjuang habis-habisan untuk hidup sebab kesan pisau dekat badan dia tu memang terlalu banyak. Jadi polis pun mula mencari suspek dan orang pertama yang polis siasat adalah boyfriend Casey. Sebab Beckham ni adalah orang yang terakhir bersama-sama dengan Casey dan dia lah orang terakhir melihat Casey hidup. Masa soal siasat tu, Beckham ni tak tunjuk sangat yang dia tu sedih tau. Jadi benda ni macam red flag lah untuk polis. Tapi disebabkan dia ni lulus ujian poligraf, so nama dia digugurkan daripada menjadi suspek. Masa soal siasat tu, Beckham ni ada beritahu dekat polis yang pada malam diorang lepak sama-sama tu ada 2 lagi kawan diorang yang ada dengan diorang. Jadi polis pun siasat lah Torey dengan Brian pula pasal malam kejadian tu. Tapi diorang beritahu dekat polis yang diorang sendiri terkejut bila tahu yang Casey dibunuh sampai macam tu sekali dan diorang pun tak tahu siapa yang buat. Lepas tu polis pun tanyalah diorang berdua ni, lepas korang lepak sama-sama, korang berdua pergi tengok panggung wayang kan? Tengok movie apa? Jadi diorang pun ceritalah yang diorang ni pergi tengok movie Pulse. Tapi bila polis minta diorang cerita balik pasal cerita tu, diorang tak boleh cerita dengan details tau. And then ada seorang kawan sekolah diorang ni yang kerja dekat panggung wayang yang konon-kononnya diorang ni nak pergi tengok. Dia cakap dia tak nampak pun diorang berdua ni dekat panggung wayang pada malam kejadian tu. Jadi polis pun syak yang diorang berdua ni macam ada sesuatu yang tak kena. So diorang ni pun jadi suspek
dalam kes ni. Lepas tu apa lagi, polis pun tekanlah diorang ni berkali-kali untuk cerita hal yang sebenar. Jadi diorang berdua ni mula rasa stres, akhirnya diorang pun ceritalah apa yang terjadi dan diorang pun mengaku yang diorang ada dekat tempat kejadian semasa Casey ni kena bunuh. So diorang cerita yang konon-kononnya pada malam tu diorang ni nak pergi bandar sebab nak tengok movie, tapi diorang tak pergi pun. Diorang masuk ke bilik bawah tanah rumah makcik Casey ni dan diorang bersembunyi dekat situ. Dan diorang ni jugalah yang putuskan bekalan elektrik dekat rumah makcik Casey pada malam tu. Lepas dah gelap gelita tu, diorang pun buatlah bunyi bising supaya Beckham dengan Casey ni datang cek kotak fuse. Tapi diorang berdua ni tak datang-datang dan si Beckham ni call mak dia dan dia minta izin kat mak dia yang dia nak tidur dekat rumah mak saudara Casey. Tapi mak Beckham ni dia tak bagi. Dia kata kalau Casey nak tidur dekat rumah kita, mak okey. So lepas mak Beckham datang kat situ untuk jemput Beckham balik, dia pun offer dekat Casey. Casey pun tak nak, so tinggallah Casey seorang dekat situ. Masa ni lah Brian dengan Tori ni naik ke tingkat atas dan serang Casey dengan pisau. Casey ditikam sebanyak 30 kali dan 12 tikaman ni telah terkena dia punya bahagian jantung dan Casey mati. Tikaman yang terkena pada jantung Casey lah yang membuatkan dia bleeding banyak gila. Selepas diorang dah bunuh Casey, diorang lari dari rumah tu, and then dalam pukul 11:30 malam macam tu diorang patah balik ke situ dan ambil kereta diorang. Masa ni diorang sempat lagi rakam apa yang diorang dah buat tau. Jadi dalam video tu Brian ni kata yang dia tikam kerongkong Casey dan Casey mati. Sampai ke hari ni Tori ni tak pernah mengaku yang dia bunuh Casey tau. Dia kata dia cuma plan je apa yang diorang perlu buat, tapi yang tikam tu adalah Brian. Si Brian ni pula memang mengaku yang dia tikam Casey dan dia beritahu yang Tori pun ada tikam juga, cuma Tori ni tak nak mengaku. Selepas polis dah soal siasat diorang berdua ni, akhirnya rumah family diorang pun kena geledah. Bilik diorang berdua ni sama-sama tau, ada decoration yang macam horror gitu, and then polis juga telah terjumpa topeng Halloween, topeng yang menyeramkan dan juga rak DVD, dan DVD ni semua berunsurkan filem-filem horror. Polis juga telah ke tempat yang mana diorang berdua ni tanam pakaian, topeng Halloween dan juga pisau yang diorang guna pada malam kejadian. So barang-barang bukti tadi ni diorang nak lupuskan dan diorang tanam dekat dalam hutan. Selain barang-barang tadi, polis juga telah terjumpa satu bukti yang macam okey, benda ni betul-betul dirancang. Kejadian ni memang dirancang oleh dua orang budak psycho ni, yang mana polis telah terjumpa rakaman video yang diorang plan nak bunuh Casey. Lepas tu ada juga video yang diorang rakam Casey ni semasa Casey berada dekat koridor sekolah dan diorang berborak macam biasa tau. And then rakaman tadi tu bersambung bila Brian ni kata, saya minta maaf kepada keluarga Casey tapi Casey harus dikorbankan. Jadi kami kena stick lah dengan plan kami. Dalam video tu juga diorang ada mention yang diorang bunuh orang ni sebab suka-suka je nak buat macam filem skrip. Sebenarnya diorang berdua ni dah bakar tau pita rakaman tadi, tapi polis berjaya restore balik dan diorang pun kena dakwa. Walaupun diorang ni masih bawah umur pada masa tu, tapi diorang ni didakwa sebagai orang dewasa dan telah menerima hukuman penjara seumur hidup. Kalau korang nak tahu, diorang ni ada mengaku tau yang diorang ni nak bunuh beberapa orang lagi classmate diorang, dan lepas tu diorang ni nak pindah ke tempat yang baru. So diorang kata lepas diorang pindah dekat tempat baru ni, diorang akan teruskan membunuh. Gila weh. Jadi kesimpulannya, tolong perhatikan anak-anak kita, adik-adik kita ni, diorang ni tengok filem apa, main game apa. Jadi kalau diorang ni memang suka sangat tengok filem-filem horror yang melibatkan pembunuhan, korang kena rasa suspicious sikit lah. Jadi Nina rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina tentang dua orang budak yang membunuh sebab terpengaruh dengan filem Scream. Jadi Nina harap korang sukalah dengan perkongsian tadi. Kalau korang suka dengan video Nina hari ni, jangan lupa untuk like, komen dan share video ni. Dan kalau korang belum lagi subscribe, korang boleh juga subscribe di bawah juga tau. Dan sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.